Kemahiran pengajaran dan pembelajaran PDP iaitu abad ke-21 merujuk kepada beberapa kompetensi teras iaitu kolaboratif, celik digital, kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Pembelajaran abad ke-21 akan lebih berkesan apabila kemudahan teknologi dan gadget yang up-to-date digunakan. Capaian internet yang baik dapat melancarkan proses PDP, terutamanya apabila pembelajaran secara maya dilakukan. Lebih-lebih lagi apabila situasi yang melanda dunia pada masa kini yaitu virus COVID-19 di mana kebanyakan IPT di negara ini terpaksa melakukan pembelajaran maya sebagai alternatif lain untuk meneruskan PDP. Capaian internet yang baik dapat mengoptimumkan penggunaan aplikasi pembelajaran maya seperti Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Seperti komputer di makmal komputer dan pusat akses haruslah up to date dengan peranti yang terkini supaya aplikasi baru yang digunakan bagi tujuan pembelajaran dapat disokong ataupun compatible oleh komputer tersebut. Kesimpulannya, kemudahan teknologi dan gadget yang up to date dapat memudahkan pelajar mengakses segala maklumat dengan mudah dan pantas agar proses PDP dapat dilakukan dengan lancar. Bagi menjamin lagi keberkesanan pembelajaran abad ke-21, pihak kerajaan ataupun pihak sekolah haruslah mencari alternatif untuk menyediakan kelengkapan asas yang lengkap. Kemudahan di dalam bilik darjah haruslah lengkap dan mencukupi dengan segala kelengkapan yang asas bagi menjamin suasana pembelajaran yang kondusif dan memastikan keselesaan pembelajaran terjamin. Kemudahan asas yang dimaksudkan ialah seperti kipas ataupun penghawa dingin, meja dan kerusi. Susunan meja dan kerusi haruslah menepati ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Dalam pembelajaran abad ke-21, penerapan terhadap aspek interaksi sosial adalah sangat penting. Terdapat 3 komponen yang terdapat dalam aspek interaksi sosial, yaitu yang pertama, peraturan kelas, yang kedua, komunikasi pelbagai hala, dan yang ketiga, penyertaan 100% pelajar. Peraturan kelas sangat penting untuk diwujudkan dalam bilik darjah bagi memastikan murid mematuhi peraturan. Komponen yang seterusnya ialah komunikasi pelbagai hala. Komunikasi pelbagai hala ialah interaksi antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Dalam meneliti era tanpa sempadan, pihak sekolah semakin giat menjalankan aktiviti demi memperoleh kejayaan yang memberi manfaat kepada murid. Penyertaan 100% pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan kurikulum akan memberi pelbagai kepentingan untuk masa depan. Strategi pembelajaran pada abad ke-21 yaitu emosi. Emosi didefinisikan sebagai suatu perasaan naluri yang sangat kuat seperti sayang, gembira, takut, sedih, dan sebagainya, yaitu perasaan yang selalunya diluahkan kepada tingkah laku tertentu atau cara kita menyampaikan perasaan. Dalam pembelajaran abad ke-21 ini, yaitu emosi terbahagi kepada 3, yaitu kepimpinan guru, orientasi tugas, dan juga ruang eksplorasi intelektual, di mana kepimpinan guru ini melibatkan gaya dan cara penyampaian seseorang guru dalam memberikan pengetahuan kepada pelajaran melalui PDPC. Orientasi tugas juga ini melibatkan pelajar yang menentukan sejauh manakah pencapaian guru mereka, dan ruang eksplorasi intelektual ini memberi ruang kepada pelajar dalam menemukan sesuatu kesimpulan yang tersendiri. Strategi yang seterusnya adalah strategi yang keempat, yaitu pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP. Antara aktiviti tersebut adalah penulisan rancangan harian RPH, penggunaan teknik I Think, dan pelaksanaan amalan berpikir aras tinggi KEPAT. Penyediaan RPH dapat membina objektif yang bersesuaian dengan standar pembelajaran, memilih strategi dan objektif PDP bersesuaian dengan kebolehan atau keupayaan pelajar untuk mencapai objektif, menentukan pentaksiran dan membuat refleksi
selepas PDP bagi menentukan pencapaian objektif. Seterusnya, penggunaan teknik etik boleh disesuaikan mengikut tajuk atau unit pembelajaran berdasarkan subtopik yang berkaitan. Penggunaan teknik etik ini membolehkan guru mengambil peluang untuk melaksanakan pembelajaran kolaboratif dalam bilik darjah. Kaedah ini digunakan untuk membolehkan pelajar dan guru berinteraksi antara dua kelas semasa proses PDP berlangsung. Ini juga dapat mewujudkan kerja berpasukan di kalangan pelajar. Akhir sekali, pelaksanaan amalan berfikir aras tinggi KEBAT merupakan pendekatan pembelajaran yang menjadi tumpuan perbahasan di dalam PAK ke-21. KEBAT mesti diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran agar pelajar yang belajar dapat membina tahap pemikiran yang baik. Dengan proses ini, pelajar dapat membina kemahiran untuk keperluan kerjaya abad ke-21. Dalam PAK 21 terdapat 5 standard asas yang diterapkan, yaitu yang pertama, komunikasi, yang kedua, kolaboratif, yang ketiga, pemikiran kritis, dan yang seterusnya ialah creativity, dan yang terakhir ialah nilai murni dan etika. Dalam konteks pendidikan, komunikasi merupakan suatu proses pertukaran maklumat yang berlaku di antara guru dan pelajar ataupun dari pelajar kepada guru. Standard asas yang seterusnya ialah kolaboratif, di mana kolaboratif merujuk kepada kerjasama yang wujud di antara guru dan pelajar secara aktif dan menyeluruh. Pemikiran kritis ialah keupayaan individu untuk menilai sesuatu perkara. Standard asas yang seterusnya ialah creativity, di mana ia melibatkan sesuatu yang baru, berguna dan berkualiti. Standard asas yang terakhir ialah nilai murni dan etika, di mana nilai murni merujuk kepada tingkah laku yang baik, beradab dan menjaga tata susila. Manakala etika pula merujuk kepada perwatakan ataupun kepribadian seseorang. Isu semasa yang berlaku pada hari ini ialah penularan wabak COVID-19. Disebabkan penularan COVID-19 yang semakin meningkat di negara Malaysia, kerajaan terpaksa menutup institut-institut pengajian seperti sekolah dan juga institut pengajian tinggi. Dan kesan daripada COVID-19 ini juga pembelajaran secara bersemuka di antara pelajar dan guru telah pun dihentikan untuk sementara waktu. Jadi sekolah mungkin tidak akan dibuka. Jadi kita nasihat kita pada penularan wabak COVID-19 banyak mengubah amalan pendidikan negara kita. Benar yakin. Kesimpulannya, untuk pembelajaran abad ke-21 ini, pelajar dan guru harus berpengetahuan, bersemangat dan bersedia. Perubahan demi perubahan perlu dilakukan sama ada dalam diri ataupun keadaan sekeliling. Ruang pembelajaran yang kreatif mampu mewujudkan pembelajaran yang berkesan. Begitu juga dengan semangat bekerjasama dan berpasukan akan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeluruhkan. Dan seterusnya, pembelajaran terhadap rakan global dan peluang untuk berhubung dan bekerjasama dengan mereka adalah merupakan langkah penting untuk menjayakan pembelajaran abad ke-21 ini. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih menonton video kami dan sekian, terima kasih.